الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur pada Allah. Hari ini hari Khamis 18 Mac 2021. Kita sambung pengajian kita iaitu menggunakan buku Teknik Faham dan Hadam kata dasar Al-Quran yang disusun oleh Al-Fadhil Dr. Warusli Hafizahullah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke muka surat 45 ibu ya. Sampai muka surat 45 ya. Muka surat 45 tajuknya sebelum ke bab seterusnya. Semalam kita habis kita pilih kaedah, kita habis kaedah terpilih yang ke-15 iaitu jamak salim dan jamak taksir. Hari ini masih bawah tajuk yang sama tetapi masih bawah kaedah yang sama. Tapi kita tak bincang kaedah tu. Tajuk ni dah lain sebelum ke bab seterusnya. Nanti saya bagi tahu pada ibu ayah lah. Tajuk kita nanti sebelum masuk ke bab seterusnya. Itu tajuknya nanti kita bagi tajuk kat video ni lah insya-Allah. Berkata pengarang kitab Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 45 ya. Sebelum ke bab seterusnya. Okey. Setelah menamatkan bacaan dan latihan ke semua kaedah terpilih 1 hingga 14. Okey. 1 hingga 14 ataupun 1 hingga 15 lah. Nampak lagi cantik, kita faham 1 hingga 15. Anda sepatutnya sudah dapat mengenali bagaimana perkataan bahasa Arab dikembangkan. Patutnya ibu ayah dah tahu macam mana perkataan bahasa Arab itu dikembangkan. Bermula daripada asas kata dasar. Ibu ayah, sebelum saya teruskan, apa dia asas kata dasar? Cuba ibu ayah terangkan secara ringkas apa maksud asas kata dasar. Saya tengok komen ibu ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua ibu yang baru bagi salam selepas mula kelas tadi ya. Saya tak dapat jawab semualah, saya jawab terus. Waalaikumsalam untuk semua ya. Ibu ayah, apa ibu yang faham maksud daripada asas kata dasar? Asas kata dasar tu apa yang ibu ayah faham? Komen ringkas je. Jangan harapkan orang lain. Ibu tu kata akar. Okey, kata akar tu apa ibu? Apa poin dia? Kata dasar kata akar tu. Itu poin dia 3 huruf. Ibu Kasmawati bagus. 3 huruf yang saya masukkan. 3 huruf. Maksudnya dikembangkan daripada 3 huruf dasar tu. Kata dasar maksudnya 3 huruf dasar. Okey. Sehingga menjadi bentuk yang pelbagai. Daripada 3 huruf yang asal
hingga menjadi bentuk yang pelbagai. Anda sudah tahu bagaimana kata dasar berikut berubah. Tengok dulu kata dasar, contohnya ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Daripada ain, lam, mim, 3 kata dasar ini ataupun 3 huruf yang dasar ini, yang asas maknanya ada makna pengetahuan. Secara asasnya ada makna pengetahuan. Secara paling asas. Bila jumpa huruf ain, lam, mim dalam bahasa Arab, secara asasnya di situ akan ada makna pengetahuan. Okey. Cuma tengok. Di sini diberikan alima ya'lamu 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 perubahan. 8 itu contoh saja, ada beratus-ratus perubahan lagi. 8 ini yang contoh asas yang kita kena tahu apa perubahan yang berlaku ni. Okey Ibu, daripada ain lam mim datang perkataan alima. Alima itu apa Ibu ya? Bukan terjemahannya. Alima tu jenis perkataan apa ni? Boleh komen? Jangan terjemahkan pula. Nah, alima tu jenis kalimah yang macam mana tu? Madhi saja, akak Tengku Marina sebut jelas penuh. Kita ada isim, ada fi'il, ada harf. Ni apa ni? Kita tulis fi'il madhi. Ibu Marusah lagi lengkap. Fi'il madhi ma'ruf. Ibu Marusah bagi fi'il madhi dalam madhi ma'ruf pula tu. Kan daripada ain lam mim datang daripadanya fi'il madhi ma'ruf. Alima. Macam tu. Ya'lamu fi'il mudhari' ma'ruf. Asalnya ain lam mim datang perkataan ya'lamu yang mana ia adalah fi'il mudhari' ma'ruf. Ibu yang secara asasnya alima tu pula, alima tadi boleh pecah sampai berapa pula? Fi'il madhi ma'ruf tadi alima boleh pecah sampai berapa? Secara asas alima 14 kan, sampai alimna tasrif tu. Ya'lamu pun 14 juga. Tengok pula i'lam, kotak ketiga tu, i'lam. I'lam tu isim ke fi'il ke harf? Dia mestilah fi'il, kita dah cakap pasal fi'il sekarang kan. Jadi i'lam tu fi'il apa Ibu ya? I'lam tu fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar pula ini baru-baru. I'lam tu pula boleh pecah berapa Ibu ya? I'lam tu pula boleh pecah berapa? Fi'il amar tu boleh pecah berapa pula? 6 pula, bagus Kak Tengku Marina, Ibu Khariah. 6, boleh pecah 6 pula. Pasal fi'il amar hanya untuk kotak 7 hingga 12. Untuk orang depan kita saja. Okey. Kemudian ilmun. Kalau kita tasrifkan alima ya'lamu ilman. Kalau bukan tasrif ilmun macam tu. Okey. Ibu ayah. Ilmun pula apa dia? Masdar dah sebut dah. Isim masdar, bagus Ibu ya. Masdar dia adalah masdar. Masdar. Ibu dah faham dah. Maksudnya masdar ni tak semestinya dia bari atas. Cuma bila kita tasrifkan madhi, mudhari', masdar, kenalah sebut alima ya'lamu ilman. Di sini kita bukan tasrifkan dia, ini contoh saja. Maka bacalah baris depan, isim kan baris depan asasnya ilmun. Ini bukan fi'il. Dia isim. Masdar, bagus. Ibu ayah tu ulima yu'lamu jenis apa pula? Tadi ma'ruf, ini fi'il apa pula ni? Madhi mudhari' dia bagi dua-dua. Majhul pula. Ibu ayah, bagus Ibu Maksimah. Fi'il madhi dan mudhari' majhul. Madhi dan mudhari' majhul. Okey. Jelas? Kemudian tengok alim. Isim apa tu alim? Kita dah tahu dah isim. Isim apa tu? Isim fa'il. Ibu Maksimah betul. Isim fa'il. Ma'lum. Isim apa? Ma'lum Ibu ayah. Isim apa tu? Ma'lum. Isim maf'ul. Betul. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, alim apa dia? Alim. Isim apa pula? Dalam bentuk apa? Alim. Dalam bentuk apa? Alim.
Dalam bentuk apa tu? Alim. Siapa ingat? Tak dapat, tak ingat. Cuba tengok kaedah terpilih 14. Ibu ya. Cuba tengok kaedah terpilih 14. Apa dia? Alim. Mutasyabbihah. Ibu Marusa kena buka. Buka nota kaedah terpilih 14 dulu, buka dulu. Betul ke mutasyabbihah tu? Tak ada pun mutasyabbihah sini. Betul ke? Bukan mutasyabbihah. Kena sebut betul kan, salah kan? Bukan mutasyabbihah tu. Okey, musyabbahah ya. Musyabbahah. Tapi alim bukan sifat musyabbahah. Bukan sifat musyabbahah. Cuba tengok betul-betul. Alim tu dalam bentuk sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah nampak tak ada wazan fa'il. Ada sekali alim, rahim, qadir. Tu sirah mubalaghah. Alim sirah mubalaghah. Alam pun sirah mubalaghah. Itu untuk sirah mubalaghah sifat musyabbahah ni, siapa yang tak ulang kaji, yang tak tengok balik, tiba-tiba lompat kat sini, memang tak faham lah. Siapa yang tengok betul-betul nak belajar, tengok balik audio syarah saya bagi satu persatu sampai kaedah terpilih 14 pun dia dengar balik betul-betul. Kalau tengok kat YouTube, dengar satu persatu juga, bukan dengan lompat-lompat. Kalau macam ni faham apa dia sifat musyabbahah, apa dia sirah mubalaghah. Okey. Jadi boya alim sirah mubalaghah atau wazan fa'il. Alam pun sirah mubalaghah. Mubalaghah ni menunjukkan berlebihan daripada isim fa'il makna biasa, lebih daripada itu. Mubalaghah. Okey. Ibu cuba tengok pada kesemua ke-8 kotak tu, ada ibu perasan ada perbezaan sikit, ada 2 kategori tu. Cuba tengok betul-betul. Tapi dia tak sekata. Kategori tu tak sekata. Tapi cuba perhatikan pada kesemua 8 kotak tu apa yang ibu yang nampak. Cuba tengok betul-betul. Apa yang ibu yang nampak? Perbezaan. Tengok betul-betul ibu ya. Ibu yang nampak tak apa dia perbezaan kat situ? Ibu pasti betul-betul. Apa perbezaan situ? Tak ada, tak nampak ibu ya? Tak nampak ya? Okey, saya bagi clue lagi. Cuba tengok di akhir. Bagus ibu Marusa perasan, bagus. Ada yang huruf akhir ada baris, ada yang huruf akhir tak ada baris. Bagus. Ibu ayah cuba tengok. Ada berapa kotak yang huruf akhirnya ada baris, kira betul-betul. Ada berapa kotak huruf akhirnya ada baris? Berapa kotak? Antara 8 kotak kata dasar Ain Lam Mim tu, muka surat 45. Jadual kata dasar Ain Lam Mim ada berapa kotak yang belakangnya ada baris? Berapa kotak tu? 2 saja Haji Wahab, bagus. Ada 2 saja ibu ayah ya. Iaitu pada satu pada apa? Jangan sebut kotak, tapi sebut nama isim tu. Nama kalimah tu. Isim ke, fi'il ke apa ke? Pada apa? Pertama pada apa? Tak, maksud saya Kak Marina, sebut jenis fi'il madhi, bagus. Itu maksudnya. Sebut jenis dia fi'il madhi. Fi'il madhi. Tak, maaf, ada satu lagi pada ulima pun sama juga. Ulima pun sama, dia ada baris ya. Ulima tu. Satu lagi pada i'lam. Alima dan ulima, bagus Haji Wahab. Madhi, ma'ruf dan majhul, betul Ibu Sa'idah, bagus. Satu lagi pada kotak ketiga tu fi'il amar. Apa nak beritahu ni? Apa nak beritahu Ibu ya? Okey, ini penting. Apa nak beritahu? Fi'il madhi, baik dia ma'ruf ataupun dia majhul, dan fi'il amar. Fi'il dari segi fi'il madhi dalam secara asas ya. Secara asas bila jumpa fi'il madhi, baik dia ma'ruf ataupun majhul, ataupun baik ibu ayah jumpa fi'il amar,
Fi'il amar tak ada majhul ya. Fi'il amar dia fi'il amar saja. Dia tidak ada ma'ruf ke majhul. Dia fi'il amar saja. Ibu ayah yang dirahmati Allah, dia tak akan berubah akhirnya. Secara asas lah. Secara asas. Fi'il madhi mesti kotak pertamanya mesti mula dengan baris atas. Zahaba, fataha, alima. Okey. Kalau baris atasnya tak nampak, kita panggil fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah yang tak nampak. Contoh. Contohnya. Contoh fi'il Roma. Apa dia maksud Roma, ibu ayah? Roma maksudnya melontar ataupun melempar. Roma. Nampak tak belakang ni? Tak nampak kan dia punya dia punya baris atas kan kata tadi. Fi'il madhi mesti akhirnya fathah. Tapi tak nampak pun fathah, kita baca Roma. Tak baca Romaya pun, baca Roma. Maka kalau macam ni kita panggil fathahnya fathah muqaddarah. Muqaddarah. Muqaddarah ni maksudnya yang tak nampak. Tak nampak ataupun tersembunyi. Dia ada, bukan tak ada. Dia ada. Mesti ada. Tapi dia muqaddarah, tak nampak. Maaflah kalau ibu yang nampak goyang-goyang dulu atas kafir. Okey. Ini goyah ya. Jelas ya? Okey. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar pula macam mana? Fi'il amar secara asasnya fi'il amar ini dia kalau huruf akhirnya bukan alif waw ya, dia mesti baris mati. Dia mesti baris mati. Kalau akhirnya bukan alif waw ya. Tapi kalau akhirnya alif waw ya, dia mesti hazafkan huruf akhir. Hazafkan huruf illah tu. Contohnya ro'a yara, ro'a yara. Yara dia melihat. Kalau kamu melihat tara, tara kamu melihat. Tara kamu melihat. Alam tara ada lam sini. Lam tu nafi. Hamzah ni soalan. Lam ni lam nafi. Nampak tak belakang huruf illah? Kita buang. Allah. Tu kita baca alam tara kaifa. Kita tak baca alam tara kaifa. Boleh buat jelas ya, insya-Allah. Okey. Jadi ibu nampak? Nampak ya? Fi'il amar, baik fi'il amar tu madhi ataupun ma'ruf, atau fi'il madhi, baik fi'il madhi itu madhi, ma'ruf ataupun majhul, maaf ya. Ma'ruf ataupun majhul, dan fi'il amar dia belakangnya tak boleh berubah. Kecuali kalau kita tasrif lah. Tasrif tu lain. Tasrif tu lain. Itu tasrif. Ini kalimah tu sendiri memang tak boleh berubah. Dia, kita panggil dia, kalau tak boleh berubah, kita panggil dia mabni. Kita panggil dia mabni. Mabni kita tak belajar lagi ni, mabni. Mabni ni kita belum belajar. Tapi kalau ibu ayah nak tulis dulu boleh. Mabni mimba nunia. Mabni maksudnya tidak boleh berubah. Tiada perubahan di akhir kalimah. Mabni maksudnya akhir kalimah tak boleh berubah. Contohnya, contoh huwa. Boleh tak kita baca hui ke, huwu ke? Boleh tak ibu ya? Huwa boleh tak baca? Huwi ke, huwu ke, boleh tak? Tak boleh kan? Contoh kalau anta. Anta maknanya kamu seorang lelaki. Boleh tak baca anta tu baca anti? Anta maknanya kamu seorang lelaki. Boleh tak anta makna kamu seorang lelaki tu tukar pada anti? Tapi makna sama. Boleh tak? Tak boleh juga. Anta kena baca anta. Tak boleh baca anta. Tapi kalau baca anti makna dah berubah. Tak boleh tukar anta, ante, antu. Tak boleh. Anti, anta, anta saja. Kalau anti maksudnya kamu seorang perempuan. Tak boleh kata anti tapi kita masukkan kamu seorang lelaki. Itu kita panggil mabni, tak boleh berubah. Zalika, boleh tak baca zaliku? Zaliki, boleh tak ibu? Zalika, baca zaliku, baca zaliki. Tak boleh. Itu kita panggil mabni, tak berubah. Itu kita tak bincang mabni sekarang ni. Okey. Sekarang ni jelas tak ibu ya? Jelas ya?
Tengok pula ada kalimah-kalimah bakinya ya'lamu fi'il mudhari'. Ya'lamu tu fi'il mudhari'. Kenapa tak ada baris belakang? Kerana kita boleh baca mim tu boleh baca ya'lamu, boleh baca ya'lama, boleh baca ya'lam. Kalau fi'il mudhari' dia ada 3, sama ada rafa' ya'lamu, nasab baca ya'lama. Kalau dia jazam baca ya'lam, matikan. Kalau dia ya'lama ni tambah 2 huruf, ya'lama ni rafa', ya'lamani dengan alif. Nasab ya'lama buang nun. Jazam ya'lama buang nun. Ini siapa faham tak faham tak apa, akan faham nanti insya-Allah. Tengok pula pada masdar. Kotak nombor 4 tu, masdar tu. Dan contoh kata dasar alima tu, ain lam mim tu, kotak 4 kan masdar. Kalau kita baca madhi mudhari' masdar, alima ya'lamu ilman dengan baris atas. Ataupun dia jadi maf'ul bihi. Apa mana-mana maf'ul lah tak kisah, tapi biasanya maf'ul bihi lah. Ilman. Tapi kalau dia jadi mubtada ke khabar ke al-ilmu ataupun ilmun. Kadang-kadang kalau ada huruf jar sebelumnya bil ilmi ataupun bi ilmi, itu dia boleh berubah. Tengok pula pada isim fa'il, boleh baca alimun, aliman, alimin. Isim maf'ul boleh baca ma'lumun, ma'luman, ma'lumin. Sirah mubalaghah boleh baca alimun, aliman, alimin, allamun, allaman, allamin, begitu. Boyah. Jadi setakat kata dasar ain, lam, mim, dan saya beritahu tadi ada dalam kelapa-kelapa contoh ni ada 2 kategori kita lihat. Satu yang belakangnya tak boleh berubah, satu lagi boleh berubah di belakang. Di bawah ya, kalau belakang dia tak boleh, kita nak ubah bacaan belakang, kita panggil dia apa tadi saya bagi? Kita tulis balik. Dalam Rumi pun tak apa. Bagus Haji Abdul Wahab Mabni. Yang lain Ibu Ayah, yang lain tak ada tulis. Jangan, saya tak nak wakil, saya nak Ibu Ayah belajar macam saya cakap dengan Ibu Ayah sendiri ya. Ibu Ayah, saya mengajar ni, saya tak nak Ibu Ayah, tak apalah biar wakil tulis, tak nak. Saya cakap ni, saya bercakap dengan setiap individu Ibu Ayah yang dengar saya punya kuliah ni. Siapa yang boleh tulis, tulis. Siapa yang betul-betul tak boleh tulis, tak apa, tak payah komen. Kalau Ibu Ayah boleh tulis, tapi harapkan tak apalah biar orang tulis. Tak, saya bukan macam tu. Saya nak semua tulis. Kalau faham. InsyaAllah ya, okey. Bukan saya nak menyusahkan Ibu Ayah. Saya nak kita ni sentiasa ada hubungan dua hala. Okey, insyaAllah ya. Jadi, kalau yang tak boleh berubah, kita panggil mabni. Kalau boleh berubah, kita panggil dia apa? Nanti kita bincang. Okey. Kata dasar ra sin lam. Contoh yang kedua, kata dasar ra sin lam lah. Cuma ni boleh pada kata dasar ain, lam dengan mim, diberikan fi'il madhi tu berapa huruf? Berapa huruf fi'il madhi diberikan? Pada ain, lam, mim, 3 huruf. Betul, 3 huruf. Tapi pada ra sin lam diberikan berapa huruf fi'il madhi? Pada ra sin lam diberikan 4 huruf. 4 huruf. Jadi Bu Ayah, apa nak bagi tahu? Arsala pun fi'il madhi, alima pun fi'il madhi. Cuma alima fi'il madhi sulasi mujarrad. Rasala diberikan di sini arsala fi'il madhi ditambah 1 huruf, tambah hamzah. Iaitu dia dah masuk wazan kedua dah ni. Tak kiralah. Asalkan dia fi'il madhi, tak kiralah wazan pertama ke hingga wazan ke-9 sekalipun. Fi'il madhi mesti kotak pertama, akhirnya mesti baris atas, mesti fathah. Dia adalah mabni. Dia tak boleh berubah. Dia tak boleh baca arsalu, arsali. Tak boleh. Dia mesti baca arsala kotak pertama. Okey. Jujur Ibu Ayah, siapa baru first time dengar mabni, komen baru. Siapa ulang kaji, komen ulang kaji, maksudnya dia pernah dengar. Okay. Ataupun siapa yang pernah dengar tapi baru faham pun komen baru juga. Siapa dah pernah dengar mabni tapi baru faham hari ni, komen baru juga. Siapa yang memang tahu mabni tu tak boleh berubah, komen ulang kaji. Saya nak tengok berapa ramai ni.
Jangan malu ibu ayahnya, jangan malu. Jangan sesekali ibu ayah malu untuk kongsikan baru ke ulang kaji. Ramai juga yang dah lama belajar tapi baru. Pasal tu penting. Oh, Ibu Anisah dah ada asasnya ulang kaji, Masya Allah ya. Ibu Zulsyamin, Ibu Zaibi kan? Masya Allah, tabarakallah. Ibu yang boleh ya, Insya Allah semua. Okey. Jadi yang baru ni faham tak? Yang baru ni faham tak? Faham tak mabni tu apa? Yang baru tadi. Faham tak mabni tu apa? Okey, faham, alhamdulillah. Faham mabni ni akhir kalimah tak boleh berubah. Okey, kita lihat sebelah ya. Jadi arsalah dah jadi 4 huruf. Jadi 4 huruf tapi tetap sama juga. Tetap sama iaitu tak berubah di akhirnya untuk fi'il madhi. Baik madhi ma'ruf ataupun majhul. Nampak? Fi'il mudhari'nya yursilu. Asalnya yursilu tapi lam tak ada baris. Kerana fi'il mudhari' boleh berubah. Boleh baca yursilu, boleh baca yursila. Kalau ada yang menasabkan dia, boleh baca yursila. Kalau yang menjazamkan dia, jadi yursil, begitu ya. Nampak tak pada arsil fi'il amar, arsil. Dimatikan lam menunjukkan tak ada lagi dah baris lain, hanya baris mati saja. Risalatan masdar dia boleh jadi ini bukan masdar dia, masdar ni irsalan masdarnya. Tapi risalah maksudnya apa? Risalah ni perutusan surat. Ra sin lam ada makna utus. Risalah perutusan. Boleh baca risalatun, risalatan, risalatin. Ursila fi'il madhi majhul. Nampak lam tu baris kerana fi'il madhi baik dia ma'ruf ataupun majhul, dia mesti mabni, tak boleh berubah. Yursal fi'il mudhari' majhul. Nampak lam tu tidak dibariskan kerana boleh baca yursalu, yursala, yursal. Mursil isim fa'il atau wazan muf'il. Nampak tak lam tak ada baris, boleh dibaca mursilun, mursilan, mursilin. Itulah mursal, rasul, rusul. Rasul tu apa? Rasul itu adalah sirah mubalaghah. Rasul, sirah mubalaghah. Okey, nampak tak? Rasul atau wazan fa'ul, sirah mubalaghah, berlebihan. Rusul jamak, rusul jamak dia. Okey. Jadi perlu tak saya huraikan jadual kedua ni? Tak perlu pasal dia sama macam ayat atas. Sama macam yang atas, cuma jadual kedua ni bezanya dia adalah fi'il madhinya 4 huruf tambah 1 huruf tadi. Okay, saya baca. Ya benar anda mendapati bahawa beberapa perkataan tidak dibariskan di akhirnya. Itu saya terangkan dulu tadi. Saya terangkan dulu supaya ibu ayah faham dulu, baru kita baca. Perkataan ini masih boleh berubah barisnya. Perubahan ini tidak mengubah makna perkataan. Contoh kita baca Muhammadun. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya Muhammadan, Nabi Muhammad itu Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Aku berselawat, ya Allah berselawatlah kamu ke atas Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Baca Muhammadin. Adakah Muhammad itu 3 orang yang berbeza? Bila baca Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, adakah 3 orang itu Nabi Muhammad yang berbeza? Tidak. Semuanya adalah susuk tubuh yang sama. Individu yang sama iaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila berubah akhir kalimah itu kita panggil itu perubahan apa tu? Ni. Perubahan tetapi ia memberitahu kita peranan dan status perkataan dalam satu ayat. Okey. Bila kita baca Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, di situ memang makna Muhammad tu tak berubah. Tapi peranan perkataan tu. Contoh. Nasara Zaidun, Nasara Muhammadun Zaidan. Nasara Muhammadun Zaidan. Nasara tu telah menolong. Telah menolong oleh Muhammad akan Zaid. Siapa yang tolong sekarang? Telah menolong oleh Muhammad akan Zaid. Siapa yang tolong sekarang ibu ayah?
Nasara Muhammadun Zaidan. Dengan baris depan itu menunjukkan kalimah Muhammad adalah fa'il kepada Nasara. Jadi kalimah Muhammad, Nasara Muhammadun Zaidan, Muhammadun itu fa'il. Dan fa'il kena baca baris depan, Muhammadun tu. Tapi kalau saya kata Nasara Zaidun Muhammadan, siapa tolong siapa? Nasara Zaidun Muhammad. Siapa tolong siapa? Ibu yang tulis 3 perkataan. Siapa tolong siapa? Dengan kita baca Nasara Zaidun Muhammadan. Siapa tolong siapa? Tadi Muhammad tolong Zaid. Ni Zaid tolong Muhammad. Nampak tak ibu ni? Tadi Muhammadun. Nasara Muhammadun Zaidan. Muhammad tolong Zaid. Tapi bila kita tukar Nasara Zaidun Muhammadan, Zaid tolong Muhammad. Jadi ibu ya, Muhammad tetap Muhammad yang sama. Tapi bila berubah i'rabnya, berubah tak makna ibu ya? Bila berubah i'rab, berubah tak maknanya? Berubah ke tidak? Biasanya akan berubah maknanya. Jadi sekarang ni ibu ya tahu tak kepentingan tahu i'rab? Penting tak ibu ayah kita kena tahu kena i'rab satu kalimah secara asas? Penting ke tidak? Sangat penting. Jadi dalam ibu ayah belajar tafsir Al-Quran, ibu ayah belajar tafsir ataupun tadabbur Al-Quran, adakah ibu berharap ustaz yang mengajar tu faham i'rab ataupun sekadar baca tafsir bahasa Melayu? Mana ibu nak? Sekarang ni ibu ayah dah nampak kepentingan tahu i'rab untuk faham makna. Bagaimana ibu ayah nak ustaz yang mengajar tafsir tu tahu i'rab ke, tahu i'rab Quran ataupun sekadar tahu baca terjemah, tafsir terjemah dan ajar tafsir terjemah. Mana yang ibu ayah nak? Kita tak membeza-bezakan. Tapi ibu ayah maaf, memang ulama-ulama pondok dah beritahu kalau nak ajar tafsir mesti tahu i'rab baru boleh kamu mengajar tafsir. Bukan sekadar kamu baca tafsir yang dah terjemah dan kamu ajar. Kamu pun tak faham tafsir tu sebenarnya. Kamu tak faham i'rab, kamu tak faham tafsir. Tafsir tu kena tahu i'rab dan kena baca macam-macam kesalahan i'rab. Asbabun nuzulnya, balaghahnya, ma'aninya, badi'nya, kamu faham benda tu dulu. Baru kamu boleh ajar tafsir. Jadi ibu ayah kita kena belajar tafsir daripada ustaz yang betul-betul faham i'rab. Ustaz-ustaz ni insyaAllah ada banyak kat pondok dan universiti pun tengok dulu insyaAllah. Di Al-Azhar, kalau ustaz-ustaz di Al-Azhar ngaji juga di talaqi dengan para masyaikh di sana, insyaAllah mantap. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Bagus, Masya Allah. Okey. Jadi ini kepentingan tahu i'rab, ibu ayah penting. Okey. Dan ia melibatkan huruf terakhir perkataan yang saya warnakan saja. Maksudnya i'rab ini berlaku di mana? Di depan kalimah ke di belakang kalimah ibu ayah? I'rab ini berlaku di depan kalimah ke di belakang kalimah? I'rab berlaku di mana perubahannya ibu ayah? Di belakang kalimah. Berlaku perubahan di belakang kalimah. Madhi dan amar tidak berlaku i'rab. Dah cakap tadi. Madhi baik dia ma'ruf ataupun majhul, dan juga amar tidak berlaku i'rab. Okey, tak ada i'rab. Kata nama lain yang tidak berlaku i'rab antaranya ialah tadi madhi tak boleh berlakunya i'rab. I'rab ni maksudnya perubahan akhir kalimah. Kita panggil i'rab, ataupun kalau kata perkataan itu sendiri kita panggil perkataan yang mu'rab. Mu'rab. I'rab tu berlaku perubahan akhir kalimah. Kalimah yang belakangnya boleh berlaku perubahan dipanggil mu'rab. 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 Perkataan yang berubah akhir kalimah kita panggil mu'rab. Perubahan kalimah tu kita panggil i'rab. Tapi perkataan yang berubah, perkataan itu kita panggil mu'rab. Ya. Okay. Tadi madhi dia tak boleh berubah. Madhi tu kita panggil dia mabni. Amar pun mabni. Madhi dan amar itu adalah mabni. Kemudian apa lagi? Kata sendi. Kata sendi ni huruf lah.
Kata sendi ni kita boleh panggil huruf. Baik huruf jar ke, huruf atof ke. Kata sendi ni huruf. Kata sendi pun tak boleh berubah. Kita baca fi, tak boleh baca fu ke, tak boleh baca fa ke, kita baca fi. Ala, tak baca alu, tak baca ali. Ala kita baca. Jelas ya? Okay, kemudian penghubung. Ibu ayah, penghubung ni kita, apa kita sebut penghubung? Dr. Warsi kata penghubung. Itu untuk mudahkan orang biasa. Tapi kita dah belajar ni, kita panggil apa ni? Al-lazina tu. Mausul, isim mausul bagus ibu ya. Mausul. Jadi isim mausul. Macam ni eja dia. Isim mausul. Mim waw sad waw lam. Okay. Mausul kan sad ni kan silah. Sad ni atau wa sad lam wasal. Mausul ni dia punya isim maf'ul. Waw sad lam wasal sampai hubung. Jadi mausul kata hubung ya, penghubung. Okey, macam tu Kak Tengku Marina betul masya-Allah ya. Kemudian apa lagi? Kata tunjuk isim isyarah, kata tunjuk pun dia tak boleh berubah. Dia mabni juga. Kata ganti nama, dhamir pun tak boleh berubah. Jadi secara asas ibu ayah ada berapa kategori perkataan atau ada berapa kategori kalimah yang tak boleh berubah yang diberikan dekat sini. Secara asasnya ada berapa kategori perkataan. Jawab betul ke 4 saja? Betul ke? Betul ke 4? Ibu Marusah bagus 6. 6 ibu ayah termasuk madhi dan fi'il amar. Fi'il madhi dan amar dah 2 tadi dah. Kan kata tadi, kata nama lain. Maksudnya selain 2 tadi ada 4 lagi. 6 semuanya ibu ayah. Betul kan ya ibu ayah yang silap 6 ya? Okey, Masya Allah. Ibu ayah maaf saya ni bebel sangat ke? Maaf ibu ayah ya. Saya nak pastikan ibu ayah betul-betul faham dulu. Faham. Jadi saya akan tanya. Jadi ibu ayah bila saya tanya tu ibu ayah jawab ya insya-Allah. Jangan jemu tau, jangan jemu. Satu lagi ibu ayah, kadang-kadang saya perasan ibu ayah akan terkeluar sendiri. Mungkin masa terkeluar sendiri tu line tengah tak kuat. Masuk balik. Kalau terkeluar je masuk balik. Terkeluar tu terkeluar sendiri tu. Ada ibu ayah tanya saya kenapa Ustaz tiba-tiba saya terkeluar. Maksudnya terkeluar sendiri line tak kuat mungkin masuk balik. Senang saja ya. Namun saya tidak akan membicarakan i'rab ini secara panjang lebar. I'rab doktor takkan bincang panjang lebar dalam buku ni. Cukup hanya saya memperkenalkan kepada anda dengan cara paling mudah dan paling ringkas. Banyak buku yang ditulis tentang ilmu i'rab yang dipanggil ilmu nahwu. Itulah ilmu nahwu tu. Dan nampak tak beza? Ibu ayah, kalau kita belajar i'rab melibatkan nahwu ke saraf? I'rab. I'rab ni melibatkan nahwu ke saraf? I'rab, rafa', nasab, jar. Itu ilmu nahwu. Inilah kita panggil ilmu nahwu. Nahwu ni apa? Nahwu ni dipandu kita. Pandu jalan kita dalam baca kitab tu. Itu ilmu nahwu. Okey, tunjuk ya. Boleh ibu? Jadi kalau ilmu saraf menukar-nukar kalimah tu. Tu ilmu saraf. Ilmu nahwu, ilmu berkaitan hujung kalimah. Berkaitan i'rab kalimah tersebut. Kalimah itu dia i'rab ke, dia mabni mu'rab ke, dia mabni ke, itu ilmu nahwu. Siapa baru tahu maksud ilmu nahwu secara asas ini? Siapa baru tahu nahwu tu rupanya perubahan di akhir kalimah? Siapa baru tahu? Nahwu tu adalah perubahan di akhir kalimah ataupun ulang kaji. Yang baru tahu komen baru. Ulang kaji komen ulang kaji. Dia baru tahu nahwu tu rupanya ini nahwu. Nahwu tu perubahan di akhir kalimah. Ibu Muminah ulang kaji bagus masya-Allah. Ibu Marusah buat ulang kaji Ibu Ruqayyah masya-Allah ya. Jadi ibu ayah penting kena tahu ilmu nahwu. Ya. Ibu ayah kalau makan nasi goreng tak letak garam. Tak letak garam ataupun apa-apa yang memasinkan. Tak letak garam ke, tak letak ikan bilis ke. Rasa macam mana ibu ayah? Masak nasi goreng tak letak garam ataupun letak ikan bilis. Rasa macam mana? Tawar ke tidak? Nasi goreng tapi tak ada garam.
Macam mana ibu? Tak sedap kan? Begitulah bahasa Arab tanpa nahwu. Bahasa Arab, kita nak kata, kita kata kita tahu bahasa Arab, tapi nahwu tu tak pegang. Betul kita tahu bahasa Arab ni? Nahwu pun tak tahu. Jadi nahwu tu macam garam dalam makanan. Macam gula dalam minuman. Kalau tak ada garam dalam makanan, gula dalam minuman kita, tak selera. Macam apa? Macam apa ni cerita apa? Ahmad Albab tu, atuk dia tu, kan? Apa Piramli bawa makanan, bawa garam, bawa gula, dicampaknya. Lepas tu kena main kan? Masya-Allah. Okey Ibu Ayah. Adakah anda bersedia untuk mempelajari perubahan baris di akhir ini? Saya tanya Ibu Ayah dah bersedia ke nak belajar perubahan baris, nak belajar i'rab ni, dah bersedia ke belum ni? Sebelum kita masuk besok insya-Allah. Dah bersedia ke belum ni? Betul-betul dah bersedia Ibu ni? Betul-betul dah bersedia? Dah bersedia, dah seronok ni, masya-Allah tabarakallah, dah seronok betul ni, dah bersedia. Dah bersedia, insya-Allah besok kita masuk, insya-Allah. Jadi Ibu Ayah, nampak tak bila kita belajar betul-betul, saya rasa saya tak menerewang keluar tajuknya. Kita bincang tajuk daripada sini saja yang saya syarahkan, tapi dekat-dekat 45 minit satu muka surat. Itulah yang kita kata suasana pengajian di pondok kita bawa online macam tu lah. Kita bukan belajar nak cepat habis, kita belajar nak faham. Biar belajar slow and steady tapi kita faham insya-Allah. Jadi jangan lupa ambil bersama anda terjemah Quran, bermakna mulai besok Ibu Ayah belajar kena ada terjemah Quran. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, bahasa Melayu je lah ya. Ya, sebagai rujukan bagi pelajaran i'rab. Dah mula dah besok kena ada, Ibu Ayah kena ada buku ataupun buku terjemah Quran. Jom kita mula dengan bismillah. Itu besoklah insya-Allah Ibu Ayah. Okey, habislah ni sebelum kita masuk kaedah yang ke-16, asas i'rab isim kata nama. Okey, kita dah sampai sini. Macam ni Ibu Ayah? Makin menyeronokkan ke tidak? Makin menyeronokkan belajar bahasa Arab. Makin menyeronokkan. Mula-mula kelas tu 70-80 orang, tinggal 47 orang. Dah banyak kecundang ataupun ada urusan. Tak apa Ibu Ayah. Siapa yang tak dapat dengar live, dengar balik dekat YouTube. Ibu rasa tak puas belajar ya? Masya Allah, tabarakallah. Okey, jadi Ibu Ayah bahasa Arab ni sangat-sangat seronok. Ibu Ayah, kalau ada kawan-kawan nak belajar, Ibu Ayah kena tolong dia tunjukkan dulu ke semua video-video yang saya bagi dekat YouTube tu. Kan ada link yang saya berikan sebelum ni, sampaikan pada kawan-kawan insya-Allah, dan minta kawan-kawan Ibu Ayah beli buku ni. Dah beli buku ni baru saya masukkan dalam grup insya-Allah Ibu Ayah ya. Saya nak yang bersungguh-sungguh belajar je. Yang tak yang sekadar ikut-ikut, beli buku pun tak nak. Itu saya kurang lah pasal saya betul-betul nakkan kualiti. Baik Ibu lambat faham tak apa, saya tak marah lambat faham, tapi istiqamah insya-Allah. Dan ada betul-betul rasa nak belajar. Ibu setakat ini saja insya-Allah, sambung besok. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ramai-ramai Ibu Ayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ayah semua, masya-Allah.